Sejahtera, selamat dengar hari. Tita tuanku penuh pedoman, keluang sempah menjunjung duli. Rakyat sokong Pakatan Harapan, demokratik, adil dan peduli. Tuan Yang Dipertua, negara kita kini dilanda kemuraman bukan sahaja kerana wabak COVID-19 dan kemerosotan ekonomi. Malah bagi pengamal media dan penggiat demokrasi, kerajaan dilihat seakan-akan melancarkan serangan ke atas media. Dalam 3 bulan sahaja kerajaan baru ditubuhkan, seorang wartawan disoal siasat polis semata-mata kerana menjalankan tugasnya. Dan sebuah agensi berita yang lain telah diambil tindakan undang-undang. Serangan terbaru kerajaan terhadap media ada kaitan dengan lesen di bawah Seksyen 22 1 Akta FINAS 1981. Pada minggu yang lepas, setelah dikritik dengan hebat oleh semua pihak, Menteri Komunikasi dan Multimedia telah berkata bahawa kerajaan tidak akan menggunakan Seksyen 22 1 Akta FINAS tersebut terhadap pengguna sosial media buat masa sekarang. Malah, Kabinet berjanji akan membuat pindaan terhadap akta yang diakui adalah ketinggalan zaman itu. Namun, malangnya, seperti kata orang, cakap tak serupa bikin. Kerajaan masih menggunakan akta terhadap sebuah syarikat media lagi. Saya faham, ramai yang tidak puas hati dengan laporan berita yang disiar oleh Al Jazeera. Berdasarkan sentimen tersebutlah, Kerajaan Perikatan Nasional telah menggunakan undang-undang yang sudah diakui labuk oleh kerajaan sendiri untuk mengenakan tindakan terhadap Al Jazeera. Ini sebenarnya tidak patut. Sekiranya berita Al Jazeera berbau fitnah, maka kerajaan boleh menggunakan kanun keseksaan atau akta lain terhadap syarikat media tersebut. Biarlah kandungan yang dipertikai itu dibicarakan sahih palsunya dan bukan dibungkam dengan alasan tiada lesen. Berani kerana benar. Kita kena berani menunjukkan kepada dunia bahawa Malaysia bukan seperti yang diwawa oleh Al Jazeera. Atau adakah kerajaan sendiri tidak berani membongkar fitnah dengan fakta? Masalah dalam isu ini... Keluang, boleh ni, nak sokong yang ni. Okey, saya bagi laluan kepada dia. Terima kasih kepada Yang Berhormat Keluang. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Berhormat Keluang, saya ada membaca ulasan seorang wartawan kanan juga. Dia mengatakan dalam isu Al Jazeera ini, Al Jazeera telah memberi peluang untuk kerajaan memberikan version dia. Dia kata dalam istilah kewatanan, right to reply. Tapi kerajaan tidak menggunakan hak itu, sebaliknya menggunakan segala yang ada dalam kuasa mereka untuk kata orang menekan Al Jazeera. Adakah ini satu tindakan yang wajar atau tidak? Saya minta masukkan soalan dan ucapan Sepang ke dalam ucapan saya juga. Saya setuju sepenuhnya. Seharusnya Kerajaan Perikatan Nasional menggunakan ruang yang diberikan oleh Al Jazeera untuk menjelaskan isu tersebut. Malangnya mereka tidak menggunakannya. Itu adalah isu pokok yang kita hadapi sekarang. Masalah dalam isu ini tidak terhenti setakat itu sahaja. Akta FINAS 1981 sebenarnya adalah undang-undang yang digubah bagi menggalak, memelihara dan memudahkan kemajuan perusahaan perfilman Malaysia. Kata kunci di sini adalah perusahaan ataupun industri perfilman. Jelas di sini, suatu akta yang dibuat khususnya untuk mengawal industri perfilman telah disalahguna oleh kerajaan untuk mengawal berita. Apa yang ditayang oleh Al Jazeera dalam program 101 East dengan izin adalah suatu program segmen berita khas ataupun dengan izin news feature. Bukan filem ataupun dokumentari. Dokumentari dalam industri perfilman mempunyai definisi yang tersendiri dan jitu. Contoh dokumentari adalah seperti M for Malaysia ataupun dokumentari lain yang boleh ambil bahagian dalam anugerah Oscar di bawah kategori dokumentari. Dalam aspek ini, pihak kerajaan sama ada dengan sengaja atau tidak
telah menganggap laporan berita khas ataupun news feature sebagai kategori dokumentari dalam industri filem. Justru Akta Finas yang sepatutnya mengawasi industri filem telah disalahguna untuk mengenakan tindakan ke atas sebuah agensi berita. Tindakan ini akan dilihat sebagai tindakan salah guna kuasa di pihak kerajaan untuk mengketak dan membisukan pihak media. Tuan Yang Dipertua, saya ada beberapa cadangan kepada kerajaan untuk menamatkan kemelut ini. Pertama, kerajaan perlu menghentikan penggunaan Akta Finas 1981 khususnya Seksyen 22.1 terhadap bahan-bahan selain yang diperuntukkan secara sempit dalam undang-undang tersebut bagi industri perfilman. Kedua, Kabinet perlu segera mengadakan perbincangan dengan semua pemegang taruh untuk merangka rang undang-undang baru bagi meminda Akta Finas 1981 dengan mengambil kira konteks dan keperluan masa kini. Ketiga, kerajaan perlu komited kepada prinsip kebebasan media yang ditukung oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Saya harus mengingatkan kita semua. Kedudukan Malaysia dalam indeks kebebasan akhbar sedunia meningkat daripada 145 antara 180 negara kepada 101 di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Buat pertama kalinya, Malaysia menjadi juara kebebasan akhbar di Asia Tenggara. Jika Perikatan Nasional terus bertindak mengongkong media dan menghalang kerja-kerja wartawan seperti mana yang dilakukan sekarang, saya khawatir kedudukan Malaysia akan merundum dalam indeks kebebasan media kepada seperti di zaman Barisan Nasional dahulu. Tuan Yang Dipertua, beralih kepada isu seterusnya, saya ingin ambil kesempatan ini untuk mengucap syabas dan terima kasih kepada semua pekerja Barisan Hatapan, khususnya doktor, jururawat dan semua yang bertugas di hospital serta klinik. Mereka ialah wira yang melindungi negara kita daripada ancaman wabak pandemik wabak 19. Pada masa yang sama, saya juga terharu melihat masyarakat kita yang menyumbang bermacam-macam usaha bagi menyokong wira-wira Barisan Hatapan kita. Tanpa kerjasama semua lapisan masyarakat, kita tidak akan menewaskan wabak COVID-19 ini. Saya masih ingat lagi ketika PKP bermula dan saya menerima permintaan untuk cari tukang jahit menghasilkan PPE bagi hospital COVID-19 di kawasan saya. Tak sampai sejam poster pengumuman tersebut dimuat naik ke media sosial, pejabat saya menerima lebih 70 panggilan sukarelawan yang ingin menghulurkan bantuan. Walaupun berlaku kekurangan PPE di sesetengah tempat, di Kluang dia ada masalah kerana ada kerjasama yang begitu baik antara hospital dan masyarakat setempat. Sebagai wakil rakyat Kluang, saya amat bersyukur kerana komuniti di kawasan saya, tidak kira bangsa dan agama, telah tampil menghulurkan berbagai sumbangan kepada mereka yang memerlukan bantuan. Namun, ramai daripada mereka yang telah banyak membantu orang lain dahulu, kini memerlukan bantuan. Kita faham, ekonomi seluruh dunia amat terkesan akibat wabak pandemik COVID-19. Kerajaan seluruh dunia sedang berusaha sedaya upaya untuk menyelamatkan negara masing-masing daripada krisis ini. Wabak ini mendatangkan dua cabaran besar. Satu, cabaran kesihatan. Satu lagi, cabaran ekonomi. Cabaran kesihatan berjaya ditempuhi negara kita buat masa sekarang. Namun, kerajaan masih gagal berdepan cabaran ekonomi dengan berkesan. Antara kelemahan kerajaan ialah pendekatan ekonomi yang terlalu konservatif, di mana satu, kos pakej rangsangan ekonomi yang terlalu rendah berbanding keperluan mendesak ekonomi negara. Dua, pengagihan bantuan yang tidak cekap. Contohnya, banyak perusahaan kecil dan sederhana PKS yang mengadu bahawa proses birokrasi telah menyusahkan permohonan dan ada sesetengah bantuan yang lambat diterima. Ketiga,
bantuan yang jauh lebih rendah daripada keperluan sebenar dan tidak berupaya untuk menyelamatkan pekerjaan dan perniagaan rakyat Malaysia secara meluas. Tuan Yang Dipertua, saya ingin menyentuh secara lanjut isu subsidi upah kerana ini berkaitan rapat dengan sektor pekerjaan rakyat Malaysia. Program subsidi upah Malaysia merangkumi 15% sehingga 30% gaji sebulan pekerja. Bandingkan dengan negara jiran kita, Thailand dan Singapura yang memberikan subsidi upah sehingga 75% gaji sebulan. Malah subsidi upah di Singapura diberi sehingga 10 bulan berbanding 3/3 bulan sahaja di Malaysia. Di sesetengah negara, subsidi dilaraskan berdasarkan keperluan keluarga pekerja. Contohnya, di negara Jerman, subsidi upah diberi sehingga 67% daripada gaji sebulan kepada pekerja yang mempunyai anak dan 60% kepada pekerja yang tidak mempunyai anak. Apabila kita bandingkan kos keseluruhan subsidi upah Malaysia dengan negara-negara lain, kita akan mendapati bahawa program subsidi upah yang dilaksanakan oleh kerajaan amat tidak mencukupi. Kos Job Support Program dengan izin di Singapura merangkumi 4.3% daripada keseluruhan pakej rangsangan ekonomi negara tersebut. Manakala di UK, The Coronavirus Job Retention Program dengan izin memakan belanja 13.2% daripada keseluruhan kos pakej rangsangan ekonomi di UK. Di Malaysia pula, program subsidi upah kita hanya merupakan 2.5% daripada kos keseluruhan pakej rangsangan ekonomi kerajaan. Jelas di sini, program subsidi upah kita jauh daripada mencukupi. Apabila saya berbual-bual dengan majikan PKS, ramai di antara mereka yang berasa lebih baik duduk sahaja perniagaan mereka atau memberhentikan bekerja. Ini kerana subsidi tersebut langsung tidak dapat menampung kerugian atau kehilangan pendapatan perniagaan mereka dalam beberapa bulan ini. Sebenarnya bukan menjadi hasrat majikan untuk memberhentikan pekerja. Namun, daripada terus menanggung kerugian yang lebih besar untuk kekal dalam perniagaan, lebih baik tutup kedai atau memberhentikan pekerja sahaja. Kita tidak nafikan bahawa program subsidi upah ini dapat sedikit sebanyak meringankan beban ekonomi. Namun, ia ada ruang yang besar untuk ditambah bahaya lagi. Saya berharap kerajaan akan mengambil tindakan segera sebelum lebih banyak lagi pekerjaan dan perniagaan Malaysia terjejas. Tuan Yang Dipertua, baru-baru ini sekumpulan anak muda telah menganjurkan Parlimen Digital yang berjaya menarik pendaftaran lebih daripada 1,000 peserta. Mereka bukan sahaja membuktikan kepada Parlimen ini bahawa sidang Parlimen boleh diteruskan walaupun dalam keadaan wabak COVID-19 jika ada iltizam. Malah anak-anak muda ini telah menunjukkan prestasi perbahasan yang begitu cemerlang, mengemukakan idea-idea bernas dan membincangkan perbezaan pandangan dengan berhemah. Saya sendiri telah mendengar perbahasan mereka ketika sidang Parlimen Digital tersebut diadakan. Ada di kalangan mereka yang hanya berumur 17 tahun tetapi begitu peta membahaskan isu kesihatan mental. Ada pula yang membangkitkan isu pendidikan seks di sekolah agar supaya para pelajar mempunyai kesedaran melindungi hak badan sendiri. Saya kagum menyaksikan perbahasan mereka yang teratur, tertib dan serius dalam membangkitkan isu-isu yang penting buat masyarakat kita. Walau bagaimanapun, penganjur dan beberapa orang peserta telah dihubungi oleh pihak polis. Saya faham, mungkin ada orang tertentu yang mahu tahu secara terperinci siapa anak muda ini dan apa objektif mereka. Jadi, nasihat saya kepada pihak yang menghantar polis untuk menghubungi anak-anak muda tersebut, kan lebih baik hantar pagu untuk berjumpa dengan mereka daripada menghantar polis. Jika Perdana Menteri sendiri berinteraksi dengan mereka, sudah tentulah kerajaan akan tahu niat dan misi Parlimen Digital ini, tanpa perlu menyusahkan pihak polis yang sudah pun sibuk mengejar penjenayah. Tuan Yang Dipertua, isu terakhir, saya ingin menarik perhatian Menteri Kerja Raya kepada jalan FT50 di Johor.
semasa pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan, saya telah dimaklumkan bahawa kerja naik taraf FT50 akan dilaksanakan pada tahun ini. Yang Berhormat Sri Gading, Yang Berhormat Padu Bahad dan saya pernah menulis surat kepada Menteri Hak Ehwal Ekonomi dan Menteri Kerja Raya ketiga itu untuk mempercepatkan projek naik taraf tersebut. Kerana jalan raya FT50 ini adalah salah satu jalan raya yang paling bahaya di seluruh negara. Dan sebenarnya pagi ini baru berlaku satu kemalangan yang serius lagi. Memandangkan Menteri Hak Ehwal Ekonomi serta Yang Berhormat Padu Bahad masih kekal dalam kerajaan, saya berharap projek naik taraf ini akan dilaksanakan dengan segera supaya keselamatan pengguna jalan raya terjamin. Sekian ucapan perbahasan saya. Keluang menjunjung kasih Tita Sri Patuka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sekian, terima kasih.